A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, just kita mula 10 minit lebih awal. Maka Insinyur Haji Rocky Mavia yang orang pertama yang menyapa Tok Abah. Kan lain saja nak buat kejutan ya. Sebab Tok Abah hari ni ada program sarapan pagi dan ada apa nama tazkirah ya ataupun penerangan tentang umrah ya. So insyaAllah nak berhenti 7.30. Okey, so Mun Maisma orang kedua, Misa Hairul Hazri, Fazilah Salini, ni orang yang awal. Sabri Dahdas, apa nama? Sabri Dahdas, Mariamah Syarimah, ya, Mariamah, Cik Nun Abu Bakar, Salasia Muradi, Jamilah Harun, Harul Hazri, Siti ZH, ya, siapa ni? Misa dah sebut tadi, Mas Nizan Mas, ya, Siti ZH, Nur Amalina, Rosli Husaini, Ismailu Osman, wow, Siti Kusal, Dahawal Daya, Siti Suryani, Mun Mak Isma dah sebut tadi, Mrs. Arman Laila, lama tak nampak Mrs. Arman ya, Zahara Muhammad Nur, ya, Ida Muhammad, Bardul Alam, Mun Mak Isma dah sebut, Jamila Harun, Nurlinda, siapa lagi? Nurina Mat Ari, ini yang sempat menyapa Tok Abah ya, 22 orang dah masuk kelas, 22 share. So like dan share pada sekurang-kurangnya 10 geng kita. Lebih tak apa. Azrin Rahman dah masuk. Terima kasih. Mana lagi orang baru yang saya tahu tak nampak tadi ya. Misa dah ada. Baru Alam daripada Bagan Datuk. Ida Muhammad. Ya. Untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menyambut hari lahir, happy birthday to you ya. Happy anniversary, selamat bertugas, ada yang bekerja, selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Tok Abah akan bersarapan dengan geng-geng ya. Pukul 8 pagi ni insyaAllah di Putrajaya. Alexander Man ya, ada masuk. Lepas tu Salasia Muradi tadi dah sebut, Rosmini Ruslan, Umi dah masuk. Ini pun orang awalin ya. Memang belum pukul 10. Pukul 10. Belum pukul 7 kita start ya. 10 minit. Sebenarnya 9 minit. Tok Abah tadi terleka membalas salam kawan-kawan grup ya. Muhammad Aiman Adnan dah masuk. Umi dah masuk. Rosmini Ruslan dah sebut tadi. Itu dia yang sempat apa nama Tok Abah tak siapa ya. Hari ni hari yang ke-8 ya, 9. Hari yang ke-9 kita bercakap tentang topik yang sama, iaitu mencari keajaiban dalam kehidupan. Mungkin hari ni hari Sabtu, esok Ahad, mungkin last lah. Lepas tu kita cari topik lain kot ya. Gitulah hidup ini, kita kena berubah. Tok Abah selalu pesan kita akan sentiasa bahagia bila ada apa nama something to do, someone to love and something to look forward. Sebab Tok Abah seronok sangatnya hujung minggu ni ada something to look forward ya. Jamilah Harun dah masuk, Nur Lela dah masuk, Muhammad Aiman tadi. Lepas tu Nur Asyah masuk, Jebon, Cik Arman, Najah Adam. Lama tak nampak Najah Adam. Aliria, tu dia. Aliria ada. Ya, Syah Putra dah mai. Syah Putra dah masuk. Jebon tadi. Ada lagi tak orang baru yang masuk? Ya. Sebab kita awal daripada biasa. Orang tunggu-tunggu pukul 7 kot. Zaleha Saifullah dah masuk. Mereka dapat apa nama reminder lah ya. Ya, maka Zaleha Saifullah, Syah Putra, Jebon, Aliria tadi, Najah Adam, ada tak Abah nampak orang baru yang masuk. Umi dah masuk, Salasia, Alexander, belum lagi ada orang baru yang masuk. So hari ni kita memang looking forward lah untuk bersama keluarga, untuk yang bercuti ya. Ada orang sibuk nak dengar orang berkempen, silakan ya. Ada dah mula hujan banyak tempat ya. Nur Lela, Lita Welita ya, Zaleha Saifullah ya. Ini semua dah masuk. Sahabat-sahabat kita yang setia dengan orang, Ida Syah dah masuk,
ya. Dan taubat doakanlah ya, kita sentiasa dapat jalan baik, ya. Tak apa, orang awal kita dapat lebih daripada biasalah ya. So kita sambunglah ya, kita sambung apa yang kita bincangkan sejak 8 hari yang lalu. So kita mulakan ya. Semalam Tok Abah berhenti pada nombor 33. Kita stop at 33 ya, sebab Allah itu witir. Kita berhenti kat nombor witir. So sambung. Oh, nombor 33 ialah ada magic dalam melihat wajah atau gambar ibu bapa. Tengok gambar ibu bapa, ada keajaiban ya, kita akan dapat ketenangan, keinsafan dan kesyukuran. Kalau tengok wajah ibu bapa dapat pahala sebenarnya. Itu magic yang kita tak perasan. Tengok ajar mak bapak dengan hormat, dengan sayang, dengan insaf, dengan syukur, dapat pahala. Tengok wajah ibu bapa dapat pahala, tengok masjid dapat pahala, tengok Batullah, tengok kita tahu tu Kaabah. Nak sebut perkataan Kaabah ya. Sebab Tok Abah sekarang merindui Kaabah lah ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki panjang umur, hujung bulan Tok Abah akan pergi ke Madinah dahulu untuk ziarah, lepas tu akan ke Mekah lah, berkunjung ke Kaabah, ke rumah Allah di Makkatul Mukarramah ya. So Makkah ya, Makkah ialah the center of the world ya. Pusat dunia berada di Kaabah. Dahsyatnya orang nak buat kajian, the most powerful magnet ada bila manusia dan malaikat dan jin bertawaf keliling Kaabah, maka itu yang create magnet yang terbesar yang menstabilkan dunia ikut kajian manusia. Itu pun satu magic ya. Itu pun satu magic yang kita tak perasan. Ya, the center of the world is Kaabah. Dan itu sebabnya janji Allah ya, sentiasa akan ada makhluk yang bertawaf keliling Kaabah sampai kiamat. Kalau orang tak ada, Allah turunkan malaikat ya untuk bertawaf keliling Kaabah. Magic ya, magic. Dan tu apa perasan satu lagi magic yang bila katanya nak bila haji ke umrah hujung tahun ke, bila berjuta orang kat lapangan ya, kat sekitar kat padang ya, kat tempat tawaf tu, macam mana ramai pun masih muat ya. Itu magic ya. Kita dapat masuk, dapat berjalan walaupun berhimpit macam mana pun, walaupun macam mana ramai orang pun masih boleh masuk. Macam tak ada kata orang tu, ada aja ruang. Allah akan berikan kemudahan bila kita bertawaf. Dahsyatnya magic, dahsyatnya luar biasa. Kita bertawaf keliling Kaabah melawan jam 7 pusingan dan kita akan dapat keajaiban lah. Ya, dapat keajaiban, dapat tenaga, dapat semangat, dapat keampunan, dapat pahala dan berbagai-bagai keajaiban. Okey. So nombor 34 sambung hari ni. Ada magic dalam tawakal tu Allah. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Bila kita dah pasang azam, maka kita buat yang terbaik, kita berserah. Di mana-mana Tok Abah cakap malam tadi pun ada dakwah online ya. Kita ada dakwah online dengan sahabat-sahabat ya, dikendalikan oleh Haji Arsyad ya. Haji Arsyad yang pengelola. Tok Abah bersama dengan Da'i Azrin dan Cik Fariza ya, yang menggunakan bahasa isyarat ya. Kita bercakap tentang samalah topik yang sama. Tok Abah sengaja pilih mencari keajaiban dalam kehidupan. Dan Tok Abah sebut bila kita pasang niat, lepas tu kita buat yang terbaik. Tapi bukan sekadar buat yang terbaik. Tok Abah selalu pesan dan pesan pada diri Tok Abah, pada anak-anak Tok Abah, jangan sekadar buat yang terbaik. Buat yang terbaik itu tak cukup. Buat yang terbaik tak cukup, macam mana? Buat apa yang perlu untuk berjaya. Lain tau. Buat yang terbaik, tapi kadang kita tak berjaya. Saya dah buat yang terbaik, tapi tak dapat. Apa nak buat? Tapi kita sering buat sampai dapat. Bukannya buat yang terbaik, buat sampai dapat. Orang cemerlang tunjukkan hasil, pastikan dapat. Ya, orang gagal berikan alasan. Alasannya lah, I've done my best, tapi tak ada rezeki, apa nak buat? Dah memang nasib saya. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, so masih banyak lagi usaha kita yang belum kita lakukan.
Jadi jangan sekadar bertawakal tanpa usaha yang sepatutnya, yang sewajarnya, yang sebaik mungkin dan yang perlu untuk berjaya. Ya. Abang kata satu hadis ya, bukan satu hadis. Mungkin hadis tu tak pasti, tapi kata seorang ulama, dia kata apa? Usaha kamu belum sempurna, belum lagi maksimum selagi kamu tak menangis waktu tahajud. Usaha kamu masih belum lengkap lah ya, belum tuntas. Selagi kamu belum menangis waktu tahajud. Anda dan Tok Abah dah buat tak? Menangis waktu tahajud untuk sesuatu tujuan, sesuatu niat, sesuatu matlamat, sesuatu misi. Jadi itu kata ulama ya. Janganlah sombong pula ya. So kata alah ulama cakap. Ya, kita yang jahil ni Tok Abah lah. Yang jahil ni kita kena bergantung pada ulama-ulama yang muktabar. Ya, sebab mereka banyak ilmu. Ya, kita ni jahil. Jadi macam mana? Ya, nak berguru dengan mereka, kita tak hidup di zaman mereka. Ya, tak sempat, tak ada kemampuan, tak ada, yalah, adalah excuse-nya kan. Tetapi kita bergantung ya kepada didikan, bimbingan para ulama yang muktabar lah, yang disahkan baik betul. Jadi sebab banyak zaman hujung-hujung ni, zaman-zaman nak dekat pilihan raya ni, macam-macam perkara yang kadang-kadang dilakukan ya oleh orang-orang yang agamawan ni ya, dan Tok Abah kadang geling kepala lah, ramai orang sampai terpaksa buat penafian atau buat mohon maaf sebab terlanjur cakap ya, terlanjur cakap dan sebagainya ya. Kita faham ya, tak payah bagi contoh lah ya. Ya, dah ramai orang baru masuk. Tok Abah raikan mereka ya sebelum kita sambung ya. Siapa? Rasimah masuk dah. Abdul Rahim Abdul Latif Singapura masuk. Ajar Zainun masuk. Sebab dia sangka kita masuk start pukul 7. Kita start pukul 6.50 hari ni. Zailani Asral. Ya, lepas tu siapa lagi ya? Cik Embun Ismail ya. Ida Muhammad dan nama Zainal Abdul Qadir. Buat sampai dapat, bukan aku dah buat yang terbaik. Tak, buat sampai dapat, sampai berjaya. Nurul Fatin ya, dah masuk ya. Pintar Nazura ni mesti pandai ni. Kau dah dia punya nama AB pun dah Pintar Nazura ya. Rifa, like dan share guys. Telah sedekah subuh, tanya Kamisa Rasman, Erin Mat Said, Anis Siti Mariamah ya. Salam satu ya, terima kasih ya. Ramlah Zul, Siti Mariamah, Rifa, Jaka Utara Sopan. Tu dia. Tu doa tu. Jakap sopan tu ya. Doa Saidih Lame, Ramlah Zul dah share. Jax Motor Oil. Lama. Ya, dia kata Assalamualaikum Tok Abah yang ensom. Terima kasih. Sebab dia kata kita ensom, kita jawablah Waalaikumsalam. Jax Motor Oil. Azwa Marzila Omar. Ya, Zaim Hadi Meskam. Awal mula gini ya, kita mula 6.51 sengaja sebab Tok Abah ada mesyuarat sarapan ya, breakfast meeting pukul 8 di Putrajaya. So ni kita awalkan. Nurul Fatin, Cikgu Mokhtar Nordin dah masuk. Terima kasih. Rifa, Cik Akmal Musa, Azwa, Said Imran masuk. Waalaikumsalam. Hartini binti Ispani, Sabaria Daud, Takeshi Kanishiro, Cik Akmal Musa, terima kasih. Ya, dia birthday hari ni ya. Ya, happy birthday Rifah ya. Umur budak-budak lagi si Rifah ni. Umur dia kata baru masuk 55 hari ni. Budak-budak tu. Ya, Fauzi Aziz, Zurina Maisa, Hamita Asrita, orang Singapura juga ya. Lama tak nampak Hamita Asrita ni. Ya, Rohayu Abdul Wahid, Nopiah Harun, siapa lagi tadi tu? Nopiah pula. Nopisah Harun, Hamita Asrita tadi. Waalaikumsalam. Cik Akmal Musa. Mana dia Cik Akmal Musa tadi? Zaitun Ibrahim, Fauzi Aziz, Syafrina Ridwan, Jawada masuk. Tu dia. Ya. So, Sister Afsakula. Okey, baik. Ya. Baik, so kita sambung ya, sambung perbincangan kita. Alhamdulillah ya. So like dan share terus, like dan share. Kita akan sampai berudara sampai pukul 7.30 kot ya. Sebab Tok Abah kena bergedar ke Putrajaya pukul 7.30 sebab ada breakfast meeting. Lepas tu kita ada penerangan taklimat tentang
umrah yang kita akan lakukan. Sebab sekarang ni zaman berbeza, keadaan berbeza, situasi berbeza ya. Dan orang ramai sangat ujung tahun ni berjuta dengan khabar. So kita kena ada taklimat khas. Azmi, Nopia, terima kasih. Ain Azrin, terima kasih. Siti Zainab, Rosmaida, Radhi Rashdi, ya, Siti Afsakula tadi, Mazli Zadin, Asbarina Kak Cik dah masuk, Evelina Kusmira, ya, Nora Anwar, dan yang lainnya. Terima kasih, banyak syukur, Alhamdulillah. Baik. Oh, tak apa tak sebut lagi ya. Program kita dibawakan oleh webinar pada 27 hari bulan. Pun malam tadi Tok terangkan pada Dai Azrin, suruh sampaikan pada sahabat-sahabat ya. Kita ada program tips untuk menangani pasangan yang rajuk pada 27 November. Tok excited ya, nota dah cantik siap ya. Ada yang datang untuk attend webinar, ada yang nak beli rakaman, ada yang dua-dua sekali. So kita alu-alukan ya, cepat. Sebenarnya kita punya limit 100 people aja. Untuk 100 orang saja ya. Tapi tengoklah ya, kalau berapa pun ada, kita cuba nak raikan. Kita cuba nak raikan ya. So, jom, ada magic dalam bertawakal. Bila kita bertawakal pada Allah, kita akan dapat satu pahala ya. Keduanya kasih sayang Allah sebab kita berserah pada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. So pulangkan segala-galanya kepada Allah, maka kita akan jadi orang baru yang Allah sayang, manusia sayang, makhluk sayang, dan kita akan di atas landasan yang betul. Kita bertawakal serah pada Allah. Sebab itu sebenarnya dalam surah Ghafir ayat 44 ya, kita disuruh wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ya, wa ufawwidu amri ilallah. Ya, kita serahkan urusan kita pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha, sesungguhnya Allah basirun bil ibad. Basir ya, Allah melihat akan hamba-Nya. Allah tahu apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita, apa yang kita harapkan ya, dan sebagainya. Jadi kita kena serahkan segala-galanya pada Allah. Ramai orang kadang terlupa untuk bertawakal. Dia buat tapi tak bertawakal, maka ya akan rasa kecewa, gagal, penat ya, dan badan pun tak sihat. Sebab bila kita berserah pada Allah tu, maka the whole body chemistry berubah. The whole system berubah. Ya. So bila kita, sebabnya Nabi pun pesan kat kita supaya atas setiap kejadian alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Setiap berlaku ni kita bersyukur. Sangat hebat orang yang beriman. Kalau dapat kebaikan nikmat, dia bersyukur. Kalau diuji dengan cabaran, fitnah, mehnah ya, ataupun cobaan, maka dia bersabar. Ya, akan hebat ya orang beriman yang tinggi tawakalnya pada Allah. Faiza azamta fatawakkaltu Allah. Bila kita dah pasang azam dan usaha ikut kadar masing-masing, maka kita serah pada Allah. Maka Allah akan sangat sayang, sangat redha, dan magic berlaku kepada diri, kepada persekitaran, kepada kehidupan ya, dunia dan akhirat. Dahsyat ya. Ada magic dalam tawakal. Dan ramai kita terlepas pandang, terlupa untuk bertawakal pada Allah selepas melakukan yang sewajarnya. Alright. Dalam konteks yang sama, ya, okay, ingat program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November. Tapi semalam tadi pun sahabat Dr. Sanggita pesan, war-warkan ya, untuk guru-guru di layar persekutuan kita ada pada 26 November, kita ada persidangan, ada convention ya, untuk kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Dr. Sanggita ya, pakar mental health ya. Ni orang kuat daripada diiktiraf oleh WHO ya, ada connection di Singapura, di India, di Indonesia, di Nusantara ya. Dan beliau kertas kerja pertama dia akan disampaikan oleh Dr. Nur Ain, seorang
doktor yang memang pakar dalam bidang psikologi dan juga membantu manusia dari segi kesihatan mental. Tok Abah jumpa beliau ya 3-4 malam yang lepas dalam satu sesi apa nama kata tu, sesi kaunseling lah ya. Lepas tu Tok Abah akan present paper Tok Abah pada waktu petang. Lepas Dr. Nur Ain, Dr. Sanggita, habis dah tengah hari makan. Lepas makan tengah hari, waktu mengantuk, Tok Abah masuk. Memang zalim lah dia orang. Waktu kenyang, waktu letih, waktu petang, 2 hingga 4, disuruh Tok Abah. Bila perut dah penuh, perut dah penuh, kepala kita jadi kosong, mata mengantuk, disuruh Tok Abah. Sebaik je jaga tampan ini akan cuba mengejutkan, bukan memukau, mengejutkan orang yang mengantuk ni, cikgu-cikgu ni. Kebanyakannya ialah pengetua, guru-guru besar dan para guru yang seluruh wilayah persekutuan kita harapkan 4-5 ribu orang. Mereka penyertaan adalah percuma untuk para guru yang telah dijemput lah. Ni based on invitation. Kita buat kat Maib Serdang. Kita nak buat kat PICC, tetapi mereka ada konsert Bollywood dengan khabar. So Tok Abah dikelahkan oleh Shah Rukh Khan. Padahal wajah kami sama ya. Tok Abah dengan Shah Rukh Khan tak banyak beza, tapi entah kenapa mereka merayak, yalah sebab siapa yang tempah dulu lah kan. Mereka tempah awal. Kalau Tok Abah yang tempah awal, mungkin boleh dia kena tendang juga, sebab maklumlah orang Malaysia dengan Bollywood mana menangnya kita. So ada magic dalam kita bertawakal dan so come to our program pada hujung bulan ni pada 27 dan 26 untuk para guru kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Wow, sangat magical. Tok Abah akan bercakap tentang apa punca dan bagaimana nak memperkasa kesihatan mental dan memperkasa kesihatan emosi, EQ. So Tok Abah akan bincang sikit tentang 10Q yang Tok Abah buat kajian selama 30 lebih tahun ya. Lepas tu kita fokus pada EQ, emotional quotient, dan kesihatan mental. Salah satu lah, banyak Q ni. Q mean quotient ni ialah aras kepintaran dalam mengurus diri. Ada 10 yang Tok Abah telah buat kajian Alhamdulillah. Okay guys, right. So tip nombor 35, semua nak join tu ada link ke atas ramai sahabat pun yang dah join pun. Okey, nombor 35, ada magic dalam bangun awal. Ni ada hadisnya. Barang siapa yang bangun awal, maka Allah akan berikan kita rezeki yang melimpah ruah. Dan barang siapa bangun awal dapat pula solat sunat qabliyah subuh. So dua sunat yang paling power. Kata seorang Ustaz Wadi Anwar. Tok Abah tengok dia punya videonya 2 hari lepas. 2 sunat yang paling power ialah pertama, solat sunat qabliyah subuh. Dia punya pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Pahala 2 rakaat tu lebih besar daripada dunia dan isinya. Faham ke faham? Kalau kita faham, kita akan pastikan takkan tinggal solat sunat qabliyah subuh, no matter what. Dan Tok Abah pernah dipesan oleh seorang ulama, bukan seorang, ramai ulama pesan, kalau kita dah buat tiap-tiap pagi qabliyah subuh ni dan kita sembahyang berjamaah, kita nak masuk awal kan jamaah, maka tak sempat nak qabliyah subuh, kita boleh buat qabliyah subuh, solat subuh ni selepas solat subuh fardu. Boleh selagi ada subuh, selagi ada waktu subuh, boleh buat solat sunat subuh. Bukan qada. Qada tu di luar waktu. Waktu zuhur kita dah memang tak sempat dan ada hal, maka kita qada. Apalah qada sembahyang sunat? Itu sebabnya kita kena belajar. Kena belajar. Janganlah pula awak tak pernah buat, tiba-tiba aku nak qada lah Aku nak qada sunat subuh. Tak pernah buat pun solat qabliyah subuh, tak pernah. Aku tak sebab hari ni, falakam saya cakap aku nak qada pukul 2 nanti. Tak boleh lah sebab ini sembahyang sunat. Tapi kalau awak memang tak pernah tinggal qabliyah subuh, tapi for some reason hari ni tak dapat buat, maka qada lah. Ali. Sayyidina Ali pernah menangis 3 hari sebab dia tertinggal qabliyah subuh. 3 hari dia menangis. Nampak hebat hebat. Okey So ada magic dalam bangun awal. Sebab orang putih pun kata
The early birds get the fattest worm. Oh, itu orang putih. Dia kata burung yang bangun awal pun dapat cancing yang gemuk-gemuk. Dan ada hadis, mafhum hadis Rasulullah SAW, orang yang bangun awal maka Allah berikan rezeki yang lebih hebat. Ada keajaiban dalam bangun awal. Ya. Orang bangun awal ni murah rezeki lah, dibuka pintu-pintu rezeki. Ada magic dalam bangun awal. Apatah lagi kalau bangun awal, Tok Abah sebut selalu kan, jangan bosan, terus menghadap kiblat, senyum, angkat tangan berdoa. Kurang lebih 30 saat. Doa bangun tidur, doa waktu pagi, doa pembuka 12 pintu. Yang Tok Abah ulang-ulang ratus ribu kali dah sejak 30 tahun yang lepas. Ya, kita tu bangun terus dengan senyum, menghadap kiblat. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Doa bangun tidur. Lepas tu kita berdoa waktu pagi yang Nabi ajar. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ini asruka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang Nabi suruh kita baca. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang kau terima. Wow, waktu pagi. Magic. Sambil senyum tu. Dan kita bacalah doa pembuka 12 pintu untuk membuka pintu-pintu kehebatan. Termasuk akhirnya pintu nombor 11 lah. Pintu keampunan. Wabwabal maghfirah. Pintu nombor 12, wabwabal jannah. Pintu-pintu syurga. Pintu yang pertama, Allahumma ftahli abwabal khair. Pintu-pintu kebaikan. Wabwabal salamah. Selamat, keselamatan. Wabwabal sihah. Faham. Wabwabal ni'mah. Faham. Wabwabal barakah. Faham. Wabwabal quwah. Kekuatan. Wabwabal mawaddah. Cinta sejati. Wabwabal rahmah. Pintu kasih sayang. Wabwabal rizq. Pintu rezeki. Wabwabal ilmu. Wabwabal maghfirah. Keampunan. Pintu nombor 11. Wabwabal jannah. Pintu syurga. So, 12 pintu-pintu kehebatan akan terbuka. Agak-agak berubah tak? Magic tak akan berlaku dalam hidup kita? Kan Allah dah beri kepastian. Engkau berdoa, aku kabulkan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku astajib lakum. Aku perkenankan doamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada magic ya dalam bangun tidur. Jangan bangun tidur pula. Bangun awal. Memanglah bangun tidur pun magic. Ya, bangun awal. Jadi orang bangun awal ni kurang stres. Apatah lagi pula mulakan dengan senyuman. Tok Badar katakan, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Ingat? Satu fikiran positif waktu pagi. Jangan baca orang mengumpat. Jangan baca fitnah memfitnah. Jangan tengok orang berkempen yang mengata orang. Tok Abah cukup tak respect wakil yang akan jadi calon dalam sebarang, tak kisah parti mana, kalau awak asyik mengata orang. I don't care. Kita bukan mengata, kita cakap benda yang betul. Ya, menghebatkan aib orang. Ya, bila barang siapa menutup aib orang, maksud hadis, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Dan awak kelihatan baik sampai jadi calon sebab Allah tutup awak punya aib. Awak layak jadi calon sebab Allah tutup aib awak. Kalau awak buka aib awak, awak pun menyampah ke dia awak. Ini kan pula. Takkan jadi calon. Takkan jadi calon. And yet dah jadi calon, awak mengata orang. Apa cerita? Guys, apa cerita? Ya? So, tolonglah ya. So, agak-agak layak tak awak jadi seorang pemimpin kalau awak sibuk mengata orang? Ya? Orang yang sibuk mengata orang, cakap buruk tentang orang ni tak layak jadi pemimpin lah. Ya? Pemimpin yang baik kata Ali, hey. Pemimpin yang baik kata Ali radhiyallahu anhu ialah orang yang sibuk cari kelemahan dirinya, segera cari ilmu, segera betulkan sampai tak ada masa nak tengok keburukan orang lain. Ini orang yang layak dihormati dan Tok Abah cakap kuat supaya ni sebab dia orang ada berbincang-bincang sebelah ni, takut termasuk dalam kita punya FB Live. Ya, tu sebab Tok Abah cakap kuat sikit ya. So ingat ya. So, pemimpin yang patut kita sokong, yang patut kita pemimpin yang sibuk betulkan dirinya, ya, dia terangkan apa yang dia nak buat, ya, apa manifesto ke, aku janji dia ke, silakan. Dia tak sibuk nak mengata orang. Orang ni yang kita boleh percaya. Tapi kalau asyik mengata orang, dia tu. Alah, namanya penunggang agama lah, itulah kan pakai serban tetapi dia tu, janganlah, tak payahlah. Ya, kalau dia nampak asyik sibuk, nampak buruk orang, mata dia mata lalat, mata langau, itu tanda, kata ulama, itu tanda hatinya kotor. Bukan Tok Abah cakap, itu tanda hatinya kotor. Dan orang yang hatinya kotor tak layak jadi pemimpin. Ya, okey. So, itu yang berkaitan dengan
ada magic dalam bangun awal. Ke situ perginya ya. Sebab kita bangun awal ya sambil senyum positif. Tu apa kata apa? Jangan tengok benda negatif. Jangan tengok berita kematian, aksiden. Semalam pun Tok Abah nampak ya, lori melintas ya, cross the road tunggu sampai 6 kenderaan terjadi dan ada yang meninggal. Tok Abah sedih sangat. Tok Abah tu fikir kenapa macam yalah ya, nak ikut logik kan, macam mana boleh berlaku daripada kiri terus melintas ke seberang jalan sana sampai ya dah ajal namanya. Namanya pun aksiden, kemalangan ya. Tapi semua perancangan Allah. Ya, mesti ada khair, ada rahsia, ada hikmah. Okey, ada magic dalam bangun awal guys. Ada magic dalam bangun awal. Apatah lagi kalau dapat bangun awal sebelum subuh, dapat sembahyang solat. Oh, dua sunat yang Nabi sebut yang terbaik, kata Ustaz Wadi Anwar kata, solat sunat qabliyah subuh dan juga solat witir. Nabi tak pernah tinggal solat witir. So, jom anda dan Tok Abah kita buat rebut magic ini. So, solat sunat qabliyah subuh, solat witir kita jangan tinggal sepanjang hayat. Tengok bagaimana hidup kita jadi lebih magical. 35. Ingat program kita dibawakan oleh webinar pada 27 hari bulan November, 3 hari sebelum Tok Abah ziarah dan umrah, iaitu menangani pasangan yang rajuk. Ya, siapa dengar je tajuk ni kata, memang sesuai lah. Itu penting tu. Come to our webinar. Ya, dan kita dengan Cikgu Nazin, kita punya organizer, kita punya sekretariat, kata kita limit pada 100 orang saja. Tapi tengoklah ya, kita tengok kalau masih ramai juga yang datang, kita akan cuba accept lah ya. Kita cuba terima. Okey? Ada magic dalam bangun awal. So, ada semua link tu ya. Kata, Tok Abah lupa nak cakap, program kita juga dibawakan oleh Kondisi Plus. Ramai ya. Orang bertanya, kawan-kawan Tok Abah umur 70 pun bertanya, aku dah cuba dah, nampak ada kesan. Ada yang kata, aku dah cuba tapi belum habis betul-betul. Tak nampaklah kesan lagi. Dia kata, ya masing-masing dengan hal masing-masing. Tok Abah kena be frank ya. Kita makan ni bukan terus magic terus berubah. Tak. Kita makan makanan tambahan Kondisi Plus ni, ada Cordyceps bilateris yang banyak mengandungi antioksidan. Itu sangat bahan yang sangat baik dalam untuk badan kita ya. Dia betulkan kekotoran-kekotoran dalam badan, dan ada vitamin C. Menguatkan imuniti, menenangkan fikiran, tenangkan fikiran. Ni kekuatan EQ, emotional quotient. Jadi bila EQ kita mantap, kita akan sehat, kita akan stable, kita akan happy. Maka orang yang happy sehat, orang yang happy akan bahagia, orang yang happy akan produktif, orang yang happy macam-macam rentetan ya. Dan yang penting bila kita dah ambil suplemen ni, apa buat? Tok Abah mula exercise. Tok Abah semalam dalam diam-diam pun 4,000 langkah lebih. Semalam. Hari ni insyaAllah lah. Cuba kita targetnya. Semalam Tok Abah memang letih sikit. Tak buat kat basikal ya. Kalau tidak, buatlah dalam 15-20 minit. Tu mungkin 1,000 langkah lagi tu kat situ. Ya. Tapi malam tadi tak buat. Dapat 4,000 lebih. Sebab malam tadi ada tazkirah online. Dan semalam Tok Abah padat. Pagi, tengah hari, petang. Ya, petang kita berjumpa dengan orang yang from zero to hero. Orang yang SPM tak lulus, akhirnya sekarang jadi jutawan yang membantu ramai orang ya. Dia membantu ramai orang. Orang kampung ya. Budaknya handsome. Dulu dia gemuk, sekarang dah kaya, pergi gym kau. Untuk mereka yang masih bujang, perempuan bujang, dia ni bujang. Dia ni duda lah ya. Umur belum sampai 50. Handsome. Dulu dia botak. Tapi dia kata dia tanam rambut. Sebab dia dah tanya ulama kan. Dia tanam rambut. Rambut dia sendiri. Dari plan, cantik, handsome. Dah lah handsome, bujang. Dan yang penting apa? Dia bangun awal. Dia mesti baca 7 muka surat sebelum subuh. Muka surat Quran lah. Kau jangan layak buruk. Ya? Dia baca Quran sebelum subuh. Dan satu lagi dia baca 1 juzuk. Ya? Dia jutawan. Ada Mercedes, ada BM. Ya? Semayang tak tinggal. Ya? Agak handsome. Ya? Macam budak-budak perempuan. So, bolehlah hubungi Tok Abah ya, kalau nak berkenalan. Gurau. Tok Abah bukannya broker ya. Okey. So, ni dia. So ni pun ada ya. Ini pun dah berpuluh ribu, ratus ribu dah orang sekarang ni dahsyat dia punya permintaannya sangat-sangat tinggi. So ramai yang daripada budak umur 30 tahun ya, dia kata dia bawa Grab lah apa, dia kata bersemangat petang, orang pergi jogging, pergi gym, dia kata cepat recovery dengan izin Allah asbab. Tapi yang Tok Abah sebut, semua produk yang Tok Abah terlibat, dia mesti mencetus perubahan. Bukannya makan terus harapkan magic, tak.
dia makan benda ni, lepas tu dia tukar cara berfikir positif, jangan fokus pada penyakit, lepas tu exercise, lepas tu diet, lepas tu membantu orang lain, lepas tu doakan orang, jadi positif, ya, maka perubahan 360 ini yang akan bawa magic dalam kehidupan. So ini sebagai pencetus perubahan. Gitu. So you cannot go wrong. You cannot go wrong. Sebab you dah ambil suplemen, lepas tu ubah cara berfikir, Allah bertindak seperti yang kita sangkakan, exercise, kita doa, kita sampaikan ke orang lain, doakan orang lain, magic, magic, magic. Okay? So ada magic dalam bangun awal dan sebagainya. Okay. Tip nombor 36. Lagi 2 lagi, lepas tu kita sign off, ya. So 36 ialah ada magic dalam warna. So semalam Tok Abah bercakap dengan sahabat-sahabat dari Palace Butchers, ya, Magnate. Ada dekat 200 orang pekerja. Topik semalam ialah membina karisma di kalangan warga kerja. Jadi seorang sahabat namanya Johnny, tak salah Tok Abah, Johnny, ya. Tok Abah, dia tanya Tok Abah, macam mana kita nak membangunkan kita punya karisma dan konsisten. Tok Abah kata, Tok Abah tanya dia, awak sudah berumah tangga? Sebab lelaki-lelaki ni susah nak cakap. Sudah. Okey, awak anak nombor berapa? Dia anak nombor 3 daripada 5. Tok Abah ingat. Walaupun umur dah 71, sekali Tok Abah dengar, biasa kalau Tok Abah fokus, Tok Abah akan ingat. Anak nombor 3, lahir bulan berapa? Tiang Tok Abah seronok, ya. Saya lahir, dia kata, 22 bulan 10. Oh, Tok Abah terus baca dia punya karakter. Based on kajian Tok Abah selama 40 tahun. You orang yang berkawan okey, bersendirian okey, tapi mungkin bila Tok Abah tengok you punya wajah, mungkin you lebih suka bersendirian. Dia pun angguk, betul. Tapi you ada masalah buat keputusan, dia pun angguk, betul. So saya sangkakan you punya isteri yang tegas buat keputusan, dia angguk, betul. So Tok Abah tanya dia, apa warna kegemaran awak? Dia kata kegemarannya tak salah. Oh, purple. Warna kegemarannya purple. So kalau awak nak bentuk karisma yang lebih hebat, ada magic dalam warna, saya kata. So, tanya isteri awak. Awak ambil semua baju awak, ya, yang berbagai warna, kuning, biru, merah, purple, hijau, ya, kelabu dan sebagainya. You susun semua dan you pakai satu persatu dan minta isteri you membuat penilaian. Yang baju yang mana, warna yang mana bila abang pakai, you nampak abang lebih terserlah. Itulah you punya magic color. Color warna yang paling membawa karisma yang terbaik kepada anda. Ya, so ramai orang tak perasan. Dia suka warna kelabu, tapi warna kelabu rupanya membunuh aura dia. Ada orang suka warna hijau. Rupanya bila tanya seorang pakar, dia kata, oh, awak boleh pakai apa warna pun. Yang awak paling terselah bila pakai pink. Aku laki-laki lah. So what? Ramai orang lelaki pakai pink terserlah kehebatannya. Ya, dia punya bukan ini aroma, ya, aura dia terserlah sebab pakai pink. Salah seorang Tok Abah lah, Tok Abah kalau pakai pink luar biasa, ya. Nabi pun ada hadis yang berkaitan yang Nabi suka warna pink. Ya, okey. So warna pink, warna kesihatan, warna semangat. Warna biru, warna kasih sayang, biru muda. Warna putih, warna keikhlasan. Warna kuning, keceriaan. Warna kejayaan ialah warna purple, warna emas, warna silver. Contoh, warna kelabu, warna kepintaran, ketenangan dan kesihatan. Warna brown, warna kematangan. Ya, warna kesihatan juga, warna brown. So, tiap-tiap warna ni ada magic dia. Dan warna yang sesuai akan mengeluarkan, memperkasa, memperkukuh kita punya karisma. Ada magic dalam warna. Jadi ada seorang ulama yang Tok Abah belajar rawatan Islam, dia kata apa? Kalau awak ziarah orang sakit, bawalah bunga. Ada hukum, ada sunnahnya. Kenapa? Bunga ni sebagai satu terapi. Bawa kalau boleh 7 bunga, 7 warna, 7 bau. Warna bunga jadi terapi, bau bunga aroma terapi. Di samping cantik. Cantik bunga adalah ubat, warna bunga adalah ubat, bau bunga adalah ubat. So 3 ubat yang awak bawa. Ya, so namanya aroma, color and terapi. Ya, so magic dalam warna. So itu dia. Ya, yang Tok Abah. Oh, yang of course nombor 37, Tok Abah berhenti kat nombor 37. Nombor 3 ialah ada magic dalam aroma. Tu ada aromaterapi, ada orang buat spa, ada mandi mandi bunga, ya, mandi pakai
kata tu bau-bauan dia tertentu kalau kat spa dan sebagainya, maka ni semua akan membawa magic dan kesihatan. Okay, so happy birthday, happy anniversary, happy working day. Kalau yang sakit, ya, ikut nasihat doktor, makan ubat, ya, istighfar banyak-banyak, ya, bertawakal dan sebagainya, maka awak akan mudah-mudahan segera sembuh. Ya, ini pun satu magic, ya, bila cucu Tok Abah dah bangun pagi-pagi ni membawa magic. So itu dia yang Tok Abah nak sampaikan. Dan jangan lupa kita punya janji temu, insya-Allah pada 27 hari bulan kita bersama, ya, dalam webinar menangani pasangan yang rajuk. Jom bersama Tok Abah pada 27 November untuk dapat ilmu, dapat tip dan dapat doa bagaimana menangani anak, cucu, pasangan, jiran, mertua, ya, yang rajuk. Ada caranya untuk kita rawat mereka, insya-Allah, ya. Okey, so ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.